Hari ini saya tampil untuk buat laporan polis balas kepada Perdana Menteri Malaysia dan setiausaha politiknya yang cuba menggunakan kedudukan mereka untuk menekan polis mengambil tindakan terhadap saya akibat pendedahan yang saya buat berkenaan kemungkinan salah laku kuasa dan salah guna kuasa oleh Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan hari ini. Pada 11 hari bulan 7, seperti mana semua kawan-kawan tahu, saya telah buat satu perhantaran maklumat laporan kepada SPRM supaya menyiasat pendedahan rumah yang dihuni oleh Perdana Menteri ke-10 di Sungai Long, Kajang, yang dimiliki atas nama seorang tauke Cina bernama Lim Kian Tin. Bukan Cina tu, toke tu. Hal ini telah diakui sendiri akhirnya oleh Perdana Menteri ke-10, yang bermakna pendedahan saya adalah benar. Bila kita dedah, orang cakap bil api, bil air saja nama ni. Tapi akhirnya Anwar sendiri membuktikan saya betul, iaitu rumah itu nama Lim Kian Tin. Namun pada 13 hari bulan Julai, setiausaha politik Perdana Menteri telah buat laporan polis bahawa laporan saya adalah palsu dan meminta polis mengambil tindakan dan mendakwa saya kerana fitnah. Laporan dan pernyataan saya sebenarnya berniat murni supaya Perdana Menteri dipegang dengan slogannya membenteras rasuah. Maka adalah perlu supaya SPRM siasat perkara sebenar di sebalik pemilikan rumah tersebut yang kononnya adalah pajakan panjang di antara PM10 dan tauke tersebut. Lazimnya, pajakan panjang ini adalah premis dan hartanah perniagaan yang bersifat keuntungan seperti ladang, kedai, kilang, bukan rumah kediaman. Apalagi rumah kediaman seorang Perdana Menteri yang mewah. Ini adalah untuk memastikan bahawa pengisytiharan harta yang dibuat oleh PM10 dan kepimpinan kerajaan sekarang adalah telus dan benar, bukan satu usaha untuk menyembunyikan secara proksi untuk mengeluarkan rakyat mengetahui kekayaan mereka yang sebenarnya. Laporan saya juga disertakan dengan rakaman ucapan Anwar Ibrahim sendiri yang mengatakan dia menjual rumah segambut dan menyelesaikan rumah Sungai Long, tetapi kini hanya pajakan. Kita belum keluarkan lagi, hari ini kita keluarkan. Saya secara peribadi telah selesai jual rumah segambut. Saya tak macam Ustaz Zali. Ustaz Zali dia memang pengusaha yang pandai dan handal. Dia boleh saing dengan tamu, hotel tamu. Saya jual tanah rumah segambut dan untuk settle rumah di Sungai Long. Jadi ada lebihan 500,000 juta. Saya maklum kepada Azizah anak-anak. Dan insyaAllah saya beri 500,000 juta itu peribadi kepada ni. Jadi berapa dah? Ustaz Zali kira tengok berapa? 35. Cukup untuk memulakan projek. Kalau tak cukup, boleh minta daripada Dr. Manaim. Ucapan Anwar Ibrahim pernah melafazkan ucapan di mana dia jual rumah segambut dan selesaikan rumah Sungai Long sebelum ini, dan tiba-tiba hari ini menjadi pajakan. Terdapat juga laporan media yang menunjukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menaik kereta mewah seperti Jaguar XJ Premium Luxury yang nombor plate dia sangat istimewa, VCQ 8005. Dia susun 8005 tu jadi BOSS. BMW 740 LE X-Drive yang bernombor plate BEM1 dan pelbagai kereta mewah lain. Anwar Ibrahim telah bagi alasan kereta tersebut adalah milik kawan-kawan ahli perniagaan yang dipinjam kepadanya. Ini juga menimbulkan persoalan, adakah ia boleh dianggap suapan? BEM1 pemiliknya jika dibuat carian punya lantikan kerajaan negeri Selangor di bawah PKR dan terlibat projek-projek dalam negeri Selangor. Begitu juga Anwar Ibrahim sering dilihat naik helikopter, kapal terbang, private jet. Jika ini diberi percuma tanpa bayaran, ahli perniagaan, apakah ahli perniagaan itu ada hubungan dengan kerajaan? Adakah mereka juga mendapat imbuhan di atas sumbangan-sumbangan tersebut? Anwar Ibrahim juga menubuhkan Yayasan Aman Berhad yang kononnya terima sumbangan kereta mewah kepada yayasan tersebut. Sebab dia kata Jaguar tu adalah orang bagi sedekah kepada Yayasan Aman. Apakah yayasan tersebut menjadi conduit untuk menerima hasil wang aktiviti haram? Pelik, sangat-sangat pelik. Orang sedekah derma kereta mewah kepada yayasan, dan adakah dia tata kelola yang betul? Kenderaan milik yayasan tapi tak servis oleh yayasan. Ini sangat pelik lah kan. The Center to Combat Corruption and Cronyism, C4 Center Malaysia, pernah turut menyenaraikan Yayasan Aman disyaki diragui ketulusan melalui laporannya 2021. C4, semua kenal C4. Berdasarkan carian, kononnya isytihat harta
Anwar Ibrahim buat sebelum PRU ke-15. Dia cakap dia dapat tanah di Pasir Panjang. Dia akui pada 2022 secara tunai juga agak pelik kerana dikaitkan dengan penjualan rumah Bukit Damansara pada tahun 2004. Tanah dapat 2022. Rumah Bukit Damansara jual 2004. Lebih 10 tahun merupakan masa yang sangat jauh dan meragukan. Sedangkan dia dan bukan misteri, ucapan dia dan Azizah menyatakan dia jual rumah Bukit Damansara Setia Murni dan beli rumah yang jauh lebih besar, tanah dan rumah di Bukit Segambut. Maknanya kamu dah jual Damansara, Bukit Segambut, tiba-tiba tu tahun 2004, tiba-tiba tahun 2022 pula kamu telah beli sebidang tanah 1 juta. Kamu sekejap duduk Polisen, orang Polisen tak dapat apa, tapi kamu dapat tanah 1 juta ringgit. Saya juga percaya bahawa perbuatan Anwar dan siuser politik dia guna polis buat laporan palsu untuk menakut-nakut dan mendiamkan mulut saya adalah bercanggah dengan undang-undang kebebasan bersuara yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan dan bercanggah dengan amalan demokrasi. Sedangkan Azizah pada September 2018 menyatakan dilaporkan di banyak media terpaksa gadai rumah Bukit Segambut untuk dapat deposit PRU bagi calon-calon PKR pada 2014 kerana memang tidak ada wang. Tahun pilihan raya 2014 dia bagi tahu 2018 pilihan raya ke-14 dia bagi tahu semua orang dia dah tak ada duit sampai dia terpaksa gadai rumah dia di Segambut. Macam mana pula kamu ada reserve, tiba-tiba kamu kaitkan penjualan rumah 2004 dan kamu beli tanah pula 1 juta kononnya secara tunai di Port Dickson. Azizah menipu atau Isytihar harta Anwar menipu atau sama-sama dah biasa menipu dan tak perasan yang dah tertipu benda itu. Saya percaya semua hal ini perlu disiasat bagi memastikan tidak berlaku kesalahan. Saya senaraikan akta dan kesalahan yang boleh disabitkan oleh Anwar. Pertama, rasuah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM. Salah guna kuasa penjawat awam Seksyen 23 SPRM. Rasuah penjawat awam Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Beri maklumat palsu Seksyen 177 Kanun Keseksaan. Isytihar palsu Seksyen 199, Seksyen 200 Kanun Keseksaan. Laporan palsu Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Akuan palsu Seksyen 3 Akuan Berkanun 1960. Intimidasi hak saya dan soal apabila bertanya soal kerajaan yang dilindungi oleh Seksyen 503 Kanun Keseksaan. Menerima hasil aktiviti haram AMLA 2001. Pencabulan hak asasi perlembagaan kita artikel ke-10. Aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen Seksyen 124B Kanun Keseksaan. Percubaan aktiviti yang memudaratkan demokrasi parlimen Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Saya senarai dan saya bantu polis untuk membuka kertas siasatan. Saya nyatakan hal ini kerana apa semuanya? Kerana Anwar sendiri kena ingat betul-betul Anwar pernah ada rekod sebagai banduan. Pada tahun 1998 disabitkan dengan kesalahan salah guna kuasa ketika menjadi timbalan Perdana Menteri yang dilaporkan dalam kes pendakwa raya lawan Anwar Ibrahim nombor 3 99 C LJ 215 rekodnya. Laporan ini dibuat kerana laporan polis dan kenyataan serta laporan media PMO membuat yang menyatakan saya fitnah merupakan satu fitnah ke atas diri saya. Okey, jadi kita buat laporan hari ini, saya senaraikan dan Anwar Ibrahim kena ambil tanggungjawab untuk menjawab benda ini. Bukan saya bangkit, dia guna kuasa, tekan polis dan ni. Farhan ataupun siuser politik dia ada buat kenyataan. Oh, kita tak arah polis. Come on lah, kamu tu siuser politik, kamu tu Jabatan Perdana Menteri. Kamu buat laporan polis di balai polis. Itu merupakan satu tekanan dah kepada polis untuk bertindak. Tetapi saya senaraikan pertama rumah tersebut. Saya ada ucapan dan saya akan serahkan. Ucapan Anwar menyatakan apa? Dia jual rumah Segambut, dia selesaikan bayaran rumah Sungai Long. Lepas tu tiba-tiba ini pajakan pula kan? Dan apa pun round pertama saya betul kerana Anwar telah mengakui bahawa rumah tersebut memang nama tauke yang dia pajak. Pajak ni orang pajak kebun durian, orang pajak ladang, orang pajak tanah, orang pajak bangunan, premis perniagaan. Sampai 10 tahun bijak tak orang pajak ni kan? Dan kita harap kebijakan Anwar membelit ini kan, dia gunakan untuk selesaikan masalah ekonomi negara. Yang sekarang rakyat makin susah dan ini dia tak payah nak jawab dengan tekanan polis dan sebagainya. Rakyat yang perlu tahu. Dan hari ini bila Anwar cakap pajakan, majoriti rakyat Malaysia tertawa. Melayu, Cina, India, B40, M40 semua sedang gelakkan dengan Anwar Ibrahim. Okey, ada apa soalan?